selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini kita akan buat pembetulan daripada soalan pada part 1 hari itu. Okey, jadi kita tengok di sini soalan 1 ini. Okey, ini adalah pembetulan dia. Kita tengok, saya makan haiwan dan hidup secara bersendirian. Jadi makan haiwan bermaksud haiwan itu adalah haiwan karnivor dan dia bersendirian. Jadi carilah mana satu. Kalau kamu ambil kuda tidak sesuai sebab kuda adalah herbivore, ikan paus adalah carnivore ya, kancil adalah herbivore. Jadi ikan paus paling sesuai sebab dia adalah carnivore satu dan hidup bersendirian. Okey? Okey, sekarang kita tengok soalan B, hidup dalam kumpulan. Jadi haiwan X itu adalah hidup berkumpulan. Jadi kita tengok bawah sana jawapan dia. Okey, kalau tengok harimau dia hidup bersendirian, panda hidup bersendirian, gajah berkumpulan. Jadi gajah yang paling sesuai. Itu jawapan dia. Okey? Okey, soalan B2, apakah kelebihan hidup dalam kumpulan? Jadi apa kebaikannya haiwan itu hidup berkumpulan? Okey, pertama kamu boleh bagi jawapan bekerjasama mendapatkan makanan ataupun bekerjasama mendapatkan tempat tinggal ataupun bekerjasama untuk mendapatkan keselamatan. Yang ni haiwan yang hidup berkumpulan kebanyakannya adalah haiwan yang boleh dikategorikan sebagai agak lemah sedikit lah. Jadi dia perlukan sokongan padu daripada kumpulan dia untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal ataupun keselamatan. Jadi mana-mana satu daripada jawapan itu semuanya boleh diterima. Bermaksud di sini cikgu senaraikan ada 3, makanan, tempat tinggal atau keselamatan. Kalau kamu bagi makanan pun betul, bagi tempat tinggal pun betul, keselamatan pun betul, ataupun kamu senaraikan 3-3 pun betul. Dia tetap bagi kamu 1 markah. Okey, soalan 1C, ramalkan yang akan berlaku sekiranya bilangan spesies haiwan berkurang secara mendadak. Dulu cikgu beritahu kamu pada part 1 kamu boleh mulakan daripada pengeluar ataupun kamu boleh gunakan clue. Cikgu ada bagi clue tentang rantai makanan. Okey, kalau kamu tengok sini cikgu ada bagi 2 jawapan. Kalau bilangan spesies haiwan berkurang, kalau semua berkurang, tentulah pengeluar. Pengeluar itu adalah tumbuhan. Jadi pengeluar akan bertambah. Okey. Jawapan yang kedua, kalau bilangan spesies haiwan berkurang, dia akan mempengaruhi haiwan-haiwan lain dalam rantai makanan. Jadi mungkin sumber makanan haiwan lain berkurang. Okey. Maksudnya jawapan ini dia merujuk kepada pengguna. Okey, contohnya kalau pengguna pertama berkurang, jadi dia akan mempengaruhi makanan kepada pengguna kedua dan pengguna seterusnya, pengguna ketiga. Itu maksud dia. Okey. Soalan 2, okey, soalan 2, 2 bekas P dan Q berisi 200 cm air di bawah sinaran matahari selama 2 jam. Okey, dua-dua bekas ini dia berbeza daripada luas permukaan tetapi isi padu dia adalah sama. Okey, jadi kita tengok soalan dia, berikan inferen berdasarkan isi padu air pada bekas P dan Q selepas 2 jam. Okey, jadi kita tengok bekas P berkurang hanya sedikit ataupun dia tersejat sedikit saja, Q tersejat lebih banyak. Jadi soalan itu menghendaki kamu bagi sebab kenapa P isi padu dia tinggal sedikit dan Q masih banyak lagi. Jadi kamu tengok di sini, cikgu ada bagi 2 contoh jawapan. Okey, jawapan pertama, isi padu air Q berkurang berbanding P kerana Q mempunyai luas permukaan terdedah lebih besar. Atau jawapan kedua, isi padu Q cepat tersejat kerana mempunyai luas permukaan yang besar berbanding P. Jadi antara salah satu daripada jawapan inilah boleh diterima. Okey, sekarang kita teruskan kepada soalan 2B. Okey ya. Jadi dia suruh kamu gariskan pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Okey ya. Cikgu sudah beritahu kamu kalau pemboleh ubah itu dia ada berubah ataupun tidak sama,
Jadi contohnya sini luas permukaan bekas. Kita tengok luas permukaan bekas, kedua-dua bekas itu tidak sama. Jadi kalau tidak sama, dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan ini adalah keputusan akhir sesuatu eksperimen isi padu air selepas 2 jam. Jadi kalau keputusan akhir selalunya adalah yang bergerak balas. Okey, untuk soalan C ini ada kaitan dengan pemboleh ubah yang kamu gariskan tadi ya. Jadi kalau pemboleh ubah ini dua-dua ini salah, dia akan mempengaruhi jawapan di sini. Okey, jadi teknik dia kita boleh gunakan semakin seperti mana yang cikgu beritahu dalam part 1 sebab ia ada menunjukkan penurunan pola. Ada pola dia ada menunjukkan penurunan. Okay, teknik dia semakin bertambah luas permukaan. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, saya ambilkan luas permukaan. Semakin bertambah luas permukaan bekas, yang ini Q, kamu tengok semakin bertambah luas permukaan bekas Q, jadi semakin berkurang. Semakin berkurang isi padu air selepas 2 jam. Kamu tengok di sini, okey. Jadi semakin bertambah luas permukaan bekas, merujuk kepada bekas yang saiz dia besar, mulut dia besar, semakin berkurang isi padu air selepas 2 jam, iaitu isi padu air dia sudah tersejat ataupun cepat tersejat. Ini teknik dia menjawab. Okey. Jawapan, sekarang soalan D ya. Jawapan bagi soalan D, selain kita menggunakan mop untuk mengeringkan lantai, jadi usaha lain dia kita boleh gunakan kipas. Sebab kipas juga adalah satu daripada proses mencepatkan penyejatan air. Ini adalah salah satu daripada proses penyejatan. Sebab seperti mana yang kita tahu, proses penyejatan boleh berlaku dalam sebarang suhu. Jadi memasang kipas akan mempercepatkan penyejatan. Jadi dia dapat mengeringkan lantai ya. Okey, sekarang kita masuk soalan gigi. Okey, gigi susu dia mempunyai 20 batang saja. Okey, soalan 3B pula untuk menggariskan mana satu animal dan mana satu dentin. Ini dah yang warna putih ini pada gigi kita dipanggil sebagai animal. Yang di dalam lapisan yang kedua itu kita panggil sebagai dentin. Soalan 3C Okey, kita tengok yang P ini. P ini kita tengok dia ada gigi kacip dan gigi geraham. Kalau haiwan itu ada gigi geraham dan gigi kacip, bermaksud haiwan ini adalah haiwan herbivore yang makan tumbuhan. Okey, sekarang kita tengok Q. Q dia mempunyai 3 jenis gigi, kacip, taring dan geraham. Kalau dia mempunyai ketiga-tiga jenis gigi, bermaksud haiwan ini adalah omnivore. Jadi soalan dia, jenis makanan yang dimakan oleh struktur gigi P dan struktur gigi Q. Jadi cara kamu jawab, labelkan macam ni saja. P, tumbuhan sebab dia tanya jenis makanan. Okay. Q, haiwan dan tumbuhan. Okay, soalan C2, beri inference kamu tentang haiwan yang mempunyai struktur gigi Q. Okay, soalan ini dia suruh kamu berfikir, kenapa haiwan Q boleh makan haiwan dan tumbuhan. Jadi kamu kena jelaskan. Jelaskan kenapa dia boleh makan ini. Okay, teknik dia, haiwan Q boleh makan haiwan dan tumbuhan kerana Q mempunyai gigi kacip, taring dan geraham. Okay, di sini cikgu ada nyatakan, ada beri sedikit nota sebagai tambahan. Okay, jadi kamu kena tahu seperti mana yang telah kita pelajari. Gigi kacip fungsi dia memotong makanan, gigi taring menyiat makanan dan gigi geraham mengunyah makanan. Okey, menyiat makanan ni lebih kepada makanan seperti daging ya. Makanan daging. Memotong ni macamnya sayur-sayuran. Okey, kita gunakan gigi kacip untuk memotong. Okey, geraham ini dia biasanya mengunyah. Selalunya gigi ini berada di paling hujung sekali ya, dekat dengan rahang gigi kita. Okey, ini adalah maklumat tambahan saja. Okey, untuk soalan 4, berdasarkan jadual 4, bahan manakah bersifat asid? Okey, kita tengok nota sana, kertas litmus biru digunakan untuk menguji asid dan kertas litmus merah digunakan untuk menguji alkali.
Okey, kalau kertas litmus biru dan merah menguji bahan neutral, dua-dua kertas ini tidak berubah. Okey, macam mana kita tahu bahan itu bersifat asid atau tidak? Kita lihat tentang perubahan pada kertas litmus. Okey, contohnya cuka. Cuka pada kertas litmus merah tidak menunjukkan perubahan, tetapi pada kertas litmus warna biru dia berubah biru ke merah. Jadi dia hanya berubah di sini sebab dia adalah asid. Okey. Begitu pula dengan nanas. Nanas pada kertas litmus merah tidak berubah, tetapi pada kertas litmus biru ada menunjukkan perubahan. Jadi kalau bahan itu berasid, dia hanya bertindak balas pada kertas warna biru. Yang warna merah tidak ada perubahan sekalipun. Okey? Okay, berdasarkan keputusan penyiasatan di jadual 4, lengkapkan jadual di bawah mengikut sifat kimia bahan. Okey, ini dia suruh kamu bagi contoh lah. Okey. Alkali, selain daripada sempu, kamu boleh letak ubat gigi ataupun serbuk penaik ataupun apa-apa saja jawapan yang kamu bagi. Kalau dia logik dan sesuai dengan sifat alkali, cikgu boleh bagi markah. Neutral, kamu tahu dia adalah manis, masin dan tawar. Jadi air gula lah, manis boleh masuk. Okey. Okey, soalan 4C, mengapakah kertas litmus merah tidak berubah warna apabila dicelup ke dalam larutan garam? Kamu tahu kenapa dia tidak berubah? Kerana larutan garam adalah neutral. Okey, soalan D, Puan Ana ingin memasak ikan masak-masak manis. Okey, dia mendapati bahan masakan iaitu cuka telah kehabisan. Cadangkan satu bahan lain. Okey, selain daripada cuka, kita boleh gunakan limau ataupun asam jawa. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Pastikan anda terus bersama cikgu untuk soalan 5 dengan 6 pada part 3 nanti. Okey, bye.